Waalaikum, saya Udia Sangkar SP. Saya akan bacakan petikan cerita Anak Bunian yang tersiar di portal Sastra Kavian pada Isnin 8 Januari 2024. Hanya sewaktu berumur 12 tahun, saya diberitahu bahawa saya sebenarnya anak bunian. Pada waktu itu, saya baru bersunat. Ada beberapa orang yang menghadiri majlis berkhatan mengatakan wajah saya seiras apak. Opah kurang selesa mendengar kata-kata itu. Awak sebenarnya anak bunian. Opah mendedahkan pada keesokan hari. Bunian? Kisah-kisah yang saya dengar tentang bunian dan jin sebelum ini hanya daripada guru agama. Makhluk halus turut dipanggil siluman kerana tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Bunian juga sejenis jin tetapi tidak mengganggu manusia. Mereka tinggal di hutan dan hidup bermasyarakat seperti kita juga. Kalau ada bunian lelaki tertarik dengan gadis manusia, maka akan dikahwini secara sembunyi tanpa pengetahuan orang ramai. Opah menceritakan. Pendedahan itu sekurang-kurangnya menjawab pertanyaan mengapa nama bapa pada sijil kelahiran saya bukan nama apa. Rupa-rupanya itulah rahsia yang disembunyikan sehingga saya mencapai umur 12 tahun. Orang bunian sangat berkuasa. Kita tidak boleh lawan mereka. Apa-apa yang mereka buat, kita perlu terima saja tanpa cuba melawan. Guru agama pernah bercerita semasa kelas mengaji. Menurut opah pula, emak mengandung pada usia 15 tahun. Kemudian, diketahui bahawa emak dikahwini lelaki halimunan. Apabila perut emak mula membuncit, emak tiba-tiba hilang. Rupa-rupanya emak di bawah ke alam bunian dan dijaga dengan penuh rapi. Hanya opah dibenarkan pergi ke dalam hutan dan melawat emak di alam ghaib itu. Saya lahir pada Jun 1962. Selepas sebulan berada di alam bunian, opah berjaya membawa emak dan saya pulang. Bapa awak memang tergila-gilakan emak awak sejak dulu. Sebab itu bapa awak setuju untuk berkahwin dengan emak awak. Dia tak sanggup tengok penduduk kampung bercakap hal bukan-bukan tentang emak awak, kata opah lagi, sementara saya terbaring sambil berehat beberapa hari selepas bersunat. Barulah saya mula memahami mengapa apak kurang mesra dengan saya. Mungkin kerana saya bukan anak kandungnya berbanding adik yang 2 tahun lebih muda. Awak kena rajin mengaji. Jangan jadi macam bapa awak yang berkahwin pada umur 19 tahun dan sampai sekarang hanya jadi buruh ladang, pesan opah. Opah mahu saya ikut jejak langkah guru agama di kampung kami. Beliau sangat dihormati dan rajin menjalankan kelas mengaji di pelbagai tempat. Saya pula antara murid kesukaannya. Sayangnya, beliau sudah berpindah ke negeri lain dan mengajar di sana. Apak pula langsung tidak bersetuju dengan saranan opah. Apak lebih rela saya menjadi buruh ladang berbanding mengikut jejak guru agama itu. Perbezaan pendapat sentiasa mewujudkan suasana tegang antara opah, apak dan emak. Akan tetapi, saya percaya apak masih sayang emak. Kalau tidak, masakan emak terus mengandung 2 tahun sekali. Cuma pada tahun 1976, bayi dalam kandungan emak tiba-tiba gaib. Sehari sebelum itu, emak hilang dari rumah. 2 hari kemudian, opah berjaya membawa emak pulang. Opah memberitahu kami adik-beradik bahawa emak dibawa orang bunian dan bayi dalam kandungan emak diambil oleh mereka bagi menggantikan saya yang merupakan anak bunian tetapi dibenarkan tinggal di alam manusia. Pada waktu itulah saya mula membaca tentang alam bunian.
Saya tidak pernah merasakan diri saya berbeza berbanding orang lain. Maka saya ingin tahu secara lebih lanjut tentang komuniti asal saya. Saya juga mula rajin bertanya kepada orang tua-tua di kampung. Nampaknya memang ada banyak kejadian lelaki manusia berkahwin dengan wanita bunian di alam gaib. Selepas beberapa tahun, lelaki itu akan dibenarkan pulang ke alam manusia. Umur bunian sebenarnya ratusan tahun, tetapi mereka sentiasa kekal muda. Mungkin itulah juga sebab mengapa saya kelihatan lebih muda berbanding umur sebenar. Bunian wujud hasil manusia pada zaman dahulu berkahwin dengan jin, kata seorang penduduk. Sebab itulah bunian menyerupai manusia tapi ada kuasa mistik dan boleh gaib. Kabarnya, wanita bunian amat cantik. Sebab itulah tidak ramai wanita dari alam manusia diculik untuk dikahwini lelaki bunian. Emak pula pasti individu terpilih kerana disukai lelaki bunian. Bunian lebih suka menculik orang lelaki untuk dikahwini. Mereka suka orang kita yang sawo matang, budak-budak yang belum balik, belum bersunat dan bayi jadi pilihan sebab mereka masih bersih daripada sebarang noda, ujar seorang lagi. Awak dulu pun kena culik dengan bunian bukan? Tanya pula seorang wanita tua yang rabun. Tidak nenek, itu ibu saya. Saya membetulkan tanpa menghuraikan kisah saya lahir hasil perkahwinan emak dengan lelaki bunian. Saya turut mencuba nasib di perpustakaan apabila ke bandar. Rupa-rupanya memang ada beberapa laporan berita di akhbar tentang kes manusia bertemu bunian. Pada Mac 1953, ada laporan tentang seorang pemuda Melayu bertemu seorang gadis cantik di luar stesen kereta api Johor Bahru. Kemudian, dia mendapat tahu gadis itu sebenarnya bunian, lalu pingsan selama 5 hari. Selepas pulih, dia memilih untuk tidak bercerita tentang pengalaman itu. Laporan akhbar pada Julai 1959 pula menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yusuf dari kampung Cepor Lenggong yang dilarikan bunian sewaktu keluar menoreh getah. Yusuf didatangi seorang lelaki dan 2 gadis cantik berpakaian batik dan kebaya. Mereka membawanya ke dalam sebuah gua lalu menghiburkannya dengan lagu-lagu merdu dan tarian lemah lembut. Menjelang tengah hari, dia dibenarkan pulang dan ditemui dalam keadaan bingung oleh penduduk kampung yang sedang mencari. Ternyata, kejadian pemuda manusia dilarikan atau diculik bunian bukan kes terpencil. Semakin saya menyelongkar akhbar lama, semakin banyak berita ditemui. Demikian petikan cerpen Anak Bunian yang disiarkan di portal Sastra Kavian pada hari Isnin 8 Januari 2024. Sekian daripada saya, Udaya Sankar, SB.